Para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, soalan yang ketiga. Bolehkah seorang lelaki memandikan jenazah ibunya dan anak perempuan memandikan jenazah bapanya, dan apakah hukumnya? Isu ini adalah khilaf di kalangan para ulama, tetapi saya cenderung untuk memilih pandangan yang diberikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Sekiranya si mati adalah lelaki, maka yang lebih utama untuk memandikannya adalah waris di kalangan lelaki yang mengikut keutamaan. Jika jenazah lelaki yang tidak mempunyai isteri, maka orang yang paling utama memandikan jenazahnya adalah yang pertama ayahnya, yang kedua datuknya, yang ketiga anak lelakinya, dan yang keempat cucu lelakinya, dan yang kelima abang dan adik lelakinya, dan yang keenam anak saudara yang lelaki, dan yang ketujuh bapa saudara, dan yang terakhir sepupu lelaki. Jadi kerana apa? Kerana mereka ini merupakan golongan yang paling berhak untuk menunaikan solat ke atas jenazah, maka demikian juga mereka paling berhak untuk memandikan jenazah. Jadi sekiranya lelaki itu sudah berkahwin, lelaki itu boleh dimandikan oleh isterinya sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abu Bakar mewasiatkan kepada isterinya Asma bintu Umais untuk memandikan jenazahnya. Jadi para muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, maka selain daripada waris lelaki terdekat, isteri juga boleh untuk memandikan jenazah ini. Kemudian berkaitan pula dengan soalan bolehkah seorang ibu dimandikan oleh anak lelaki. Begitu juga seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi, apabila seorang perempuan itu meninggal dunia dan dia tidak mempunyai suami, maka dia dimandikan oleh golongan perempuan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dari kalangan mahram, seperti ibu, anak perempuan, cucu perempuan, adik atau kakak perempuan, dan ibu saudara. Maka inilah susunan keutamaan dalam proses memandikan jenazah. Akan tetapi sekiranya ibu masih ada suami, maka boleh untuk suami memandikan pasangannya, memandikan jenazah isterinya berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Baqi', dan pada ketika itu Aisyah mengalami sakit kepala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah sakitnya kepalaku. Kemudian Nabi SAW berkata, baginda juga mengalami sakit kepala. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, tidak menjadi masalah buatmu. Sekiranya kamu mati sebelum aku, nescaya akulah yang akan menguruskan jenazahmu, dan aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu, dan solat ke atas jenazahmu, dan kebumikan kamu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, betapa indahnya perkahwinan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi jelas daripada hadis ini menunjukkan bahawa suami ataupun isteri boleh memandikan jenazah pasangannya. Jadi berbalik kepada soalan, bolehkah anak lelaki memandikan ibunya dan bolehkah anak perempuan memandikan bapanya, maka saya cenderung mengatakan bahawa sekiranya masih ada waris yang terdekat yang sama jantina ataupun pasangannya yang masih hidup yang boleh memandikan jenazah pasangannya, maka itu adalah lebih diutamakan, melainkan kalau berlakunya keadaan darurat. Hal ini kerana Nabi SAW sendiri tidak pernah memandikan jenazah puteri-puteri baginda. Sebenarnya kalau ikutkan Nabi layak, tapi Nabi tidak mandikan. Bahkan ketika anaknya Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia, baginda memberikan amanah kepada Ummu Atiyah untuk menguruskannya. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.